Salam keluarga Malaysia. Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 16 Ogos bersama saya, Bumawin. Sarawak menerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dipuji atas pengurusan terbaiknya dalam mengurus pandemik COVID-19 di negeri ini. Menurut Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN, Datuk Rozi Mat Saad, Sarawak juga telah menunjukkan teladan dalam melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Datuk Rozi mewakili MKN amat berterima kasih atas sokongan dan kerjasama penuh yang diberikan oleh kerajaan negeri dan berharap agar sokongan tersebut dapat diteruskan lagi di tahap yang lebih tinggi pada masa hadapan. Jelas beliau, hubungan dan kerjasama kukuh yang berterusan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri merupakan satu petanda positif untuk keselamatan rakyat dan ekonomi. Datuk Rozi berkata demikian ketika mengadakan kunjungan hormat ke atas Timbalan Premier Datuk Amar Douglas Uga Embas yang juga pengerusi JPBN Sarawak di Kompleks Dewan Undangan Negeri. Sementara itu, Sarawak mencatatkan 731 kes baharu positif COVID-19 bagi minggu ke-32 epidemik yang menjadikan kes kumulatif meningkat kepada 310,974 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN menerusi satu kenyataan media COVID-19 semalam mengesahkan jumlah terbabit meningkat sebanyak 135 kes berbanding minggu sebelumnya yang mencatat sebanyak 602 kes baharu. Daripada jumlah itu, sebanyak 715 kes adalah dalam kategori 1 dan 2, manakala 16 kes kategori 3, 4 dan 5. Pada minggu epidemik ke-32 menunjukkan Kuching merekodkan kes tertinggi iaitu sebanyak 242 kes, diikuti Miri 141, Sibu 119 kes, Bintulu 71, Sarike 26, Semerahan 23, Bau 15 dan Mukah 10 kes. Manakala 26 daerah lagi mencatatkan kes positif satu angka. Sementara itu, dua kematian dilaporkan pada minggu ke-32 ini iaitu masing-masingnya satu kes di bahagian Sibu dan Miri. Jabatan Meteorologi atau Met Malaysia sedang melaksanakan ujian siren sistem amaran awal tsunami Malaysia di 7 lokasi di Sarawak bermula 12 Ogos lepas hingga Jumaat ini. Timbalan Pengarah Pejabat Meteorologi Sarawak, Senior Rovina Urban Senior berkata, ujian tersebut bertujuan untuk menguji keberkesanan sistem siren baharu yang dibangunkan sebelum ia beroperasi sepenuhnya. 7 lokasi terlibat ialah Persatuan Nelayan Kawasan Sematan, Masjid An-Nur Kampung Tebeluk, Pejabat Daerah Belawai, Lembaga Kemajuan Bintulu, Taman Perindustrian Semelaju, Majlis Bandaraya Miri dan New Walmart Lutong di Miri. Dalam kenyataannya kepada RTM, beliau memberitahu lokasi pertama bagi pelaksanaan ujian berkenaan ialah Persatuan Nelayan Kawasan Sematan pada 12 Ogos lepas. Ujian akan dilaksanakan sama ada pada sebelah pagi atau petang iaitu pada pukul 10 pagi atau 3 petang dan akan mengambil masa selama 1,5 jam. Sehubungan itu, beliau menasihatkan penduduk setempat supaya tidak panik sekiranya mendengar siren amaran tsunami dibunyikan, arahan menjauhi kawasan pantai dan arahan berpindah ke tempat selamat. Lawatan Majlis Guru Besar MGB Daerah Baram ke Sekolah Kebangsaan Kidurong Bintulu pada Jumaat lalu bukan sekadar sebagai lawatan menanda aras urus tadbir sekolah tetapi sebagai usaha perkongsian ke arah membentuk kemenjadian murid sesebuah sekolah. Ia khususnya melibatkan sekolah di kawasan bandar dan sekolah kawasan pedalaman. Menurut pengerusi MGB Daerah Baram, Buang Mesan, lawatan SK Kidurong selaras dengan hasrat barisan 66 guru besar daerah terbabit mendapatkan maklumat pengurusan dan kemenjadian murid yang dapat menjadi panduan mereka. Benchmarking visit lah satu lawatan menanda aras di mana kami telah dihidangkan lawatan ke sini di sekeliling sekolah itu dan saya amat tertarik dengan apa-apa yang telah dipersembahkan kepada kami tadi. Dan saya menganggap
berpendapat bahawa SK Kedurong telah diurus dengan amat cemerlang oleh Cikgu Sintan. Jadi tahniah Cikgu Sintan. Beliau berkata demikian dalam ucapannya semasa Majlis Jalinan Muhibah MGB Baram dan SK Kidurong di Pantai Tanjung Batu, Bintulu. Malah beliau sendiri akan membawa guru-guru dari sekolahnya SK Longteru melawat SK Kidurong bagi memberi peluang guru-guru sekolah beliau melihat situasi di sekolah berkenaan. Sementara itu, Guru Besar SK Kidurong, Sintan Lugat yang pernah berkhidmat di SK Leo Matabaram menjelaskan proses kemenjadian murid dan pembangunan infrastruktur sekolah terbabit turut dibantu oleh Adun Samalaju, Datuk Majang Renggi yang juga Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan. Sepanjang saya menjadi Guru Besar di SK Kidurong, Datuk lah paling banyak membantu sekolah itu. Bukan membantu saya, membantu sekolah dan rakyat-rakyat, anak-anak kita yang bersekolah di situ. Malah beliau mempunyai pandangan jauh untuk SK Kidurong. Pada program tersebut, pihak MGB Daerah Baram turut melakukan kerja khidmat masyarakat dengan mengutip sampah di kawasan tumpuan awam Pantai Tanjung Batu. Warga kerja Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Marudi terus diseru meningkatkan integriti sistem penyampaian yang mantap dan memfokuskan kepada kesejahteraan rakyat. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata, beliau tidak menolak kekangan kekuatan pegawai dan anggotanya untuk melaksanakan tanggungjawab dalam daerah terbesar di Sarawak ini. Namun anggotanya berjaya menjalankan amanah dan tanggungjawab mereka dengan baik. Ke arah itu, beliau mencadangkan agar pihak IPD Marudi mengeluarkan kertas kerja meningkatkan penjawatan dan kekuatan yang diperlukan di IPD Marudi untuk tindakan. InsyaAllah kita telah berbincang tadi sebentar tadi dan kita akan berikan cadangan kepada KPD untuk membuatkan kertas kerja untuk meningkatkan penjawatan dan juga kekuatan di IPD Marudi, menekan IPD Marudi. Daerah Marudi ini merupakan daerah terbesar di Sarawak. Beliau bercakap kepada pemberita selepas mengadakan lawatan kerja ke IPD Marudi dekat Miri. Datuk Muhammad Azman yang dalam lawatan kerja ke 28 IPD itu bertujuan bagi mendengar keperluan warga kerja, masalah yang dihadapi dan isu-isu semasa. Setakat ini, IPD Marudi mempunyai 106 orang pegawai lain-lain pangkat dan anggota. Pada majlis sama turut diadakan penyampaian sijil penghargaan kepada pegawai dan anggota yang berjaya melaksanakan tugas dan amanah mereka dengan baik. Turut hadir Ketua Polis Daerah Marudi, DSP Muhammad Ruslan Matkib. Seramai 7 lelaki ditahan kerana terlibat dalam aktiviti penyalahgunaan dadah dalam serbuan polis ke atas 2 buah bistro di Kuching pada Ahad lepas. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Ashmon Bajah dalam kenyataannya memaklumkan mereka merupakan antara 43 individu yang telah diperiksa dan menjalani saringan awal air kencing semasa serbuan berkenaan. Kesemua individu berkenaan disiasat di bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Jika disabitkan kesalahan, boleh dihukum denda tidak lebih daripada RM5,000 atau hukum penjara tidak lebih 2 tahun. Menurut beliau, pemeriksaan ke atas 43 individu dalam 2 serbuan terbabit melibatkan lingkungan umur 19 hingga 51 tahun. Menubuhkan lebih banyak kelab bagi sukan tinju salah satu langkah yang dilihat mampu membangunkan sukan tersebut di negeri ini dan pada masa sama membantu melahirkan lebih ramai bakat-bakat baru dalam sukan tinju. Usaha tersebut memerlukan komitmen penggiat sukan, pihak pentadbir maupun wakil-wakil rakyat untuk menubuhkan kelab tinju sekurang-kurangnya di setiap bahagian. Presiden Persatuan Tinju Negeri Sarawak, Sabah, Datuk Rahman Lariwo berkata, usaha itu juga akan menyediakan ruang latihan kepada anak-anak muda. Ketika ini katanya, persatuan itu mempunyai 13 pusat latihan tinju seluruh negeri.
Jelas beliau, persatuan turut menekankan aspek tenaga jurulatih dengan klinik kejurulatihan tinju akan diadakan dari semasa ke semasa bagi menambah bilangan jurulatih sedia ada. Ia selari harapan agar sukan tinju lebih diminati para belia dan golongan remaja. Mengenai keupayaan Sarawak dalam melahirkan para petinju profesional, Datuk Rahman berbangga negeri ini sudah ada petinju yang digeruni. Selain daripada McDellon, kita ada 2 lagi petinju harapan, iaitu yang berasal daripada Seratok, iaitu Cambai. Dia pernah menjawari peringkat remaja 2 ke 3 tahun lepas sehingga sekarang dia sudah duduk di sebagai pasukan elit dan di dalam pasukan Sarawak. Datuk Rahman ditemui RTM pada perasmian Kejohanan Tinju Terbuka Sarawak di Sri Aman. Ditanya tentang sasaran pingat untuk sukan tinju pada Sukma akan datang, beliau menjelaskan Sarawak menyasarkan 2 emas. Baik, sementara itu, Kejohanan Tinju Terbuka Sarawak 2022 yang telah dirasmikan Timbalan Menteri Pembangunan Bakat Dato' Francis Hardin Hollis disertai 117 petinju yang mewakili kelab-kelab tinju seluruh negeri turut serta petinju dari Semenanjung dan negara jiran Singapura. 71 daripada petinju akan bertanding dalam kategori elit, manakala 46 lagi akan merentap dalam kategori remaja. Berlangsung selama seminggu di Stadium Tertutup Sri Aman di Bandar Simanggang. Kejohanan tersebut anjuran bersama Persatuan Tinju Negeri Sarawak dengan Perbadanan Sukan Sarawak serta Majlis Sukan Negeri Sarawak. Ia merupakan landasan mencari bakat-bakat baharu untuk diserapkan ke dalam pasukan tinju negeri. Seterusnya membolehkan mereka diberikan pendedahan awal dalam sukan berkenaan. Orang ramai terutama dari sekitar Sri Aman adalah digalakkan untuk hadir menyaksikan kejohanan tersebut dengan kemasukan adalah percuma. Peminat sukan tinju juga berpeluang melihat serta bertemu dengan legenda sukan tinju negara Major Sapok Biki. Selain itu, petinju dari Sri Aman iaitu Delanil McDellon atau lebih dikenali sebagai Kilat Boy yang telah menjuarai kejohanan tinju profesional Pasikatan juga dijangka membuat penampilannya pada kejohanan itu nanti. Baik, berita pagi Sarawak edisi Selasa 16 Ogos berakhir di sini. Saya Bumawin, jumpa lagi.